Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali bersama Cikgu Zul untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tajuknya Kompang Lima Beradik. Boleh rujuk muka surat 177. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini ialah dapat memahami dan menggunakan kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Ada dua, satu awalan, satu lagi akhiran. Fokus kemahiran pada hari ini ialah tata bahasa. Ini merupakan kompang yang biasa kita lihat semasa majlis perkahwinan. Kompang ini biasanya digunakan untuk menyambut rombongan pengantin ataupun untuk membuat persembahan dalam satu acara khususnya melibatkan tarian tradisional ataupun semasa meraihkan ketibaan seseorang sama ada yang berhormat ke sekolah ataupun mana-mana majlis untuk merasmikan sesuatu. Okay, itulah tadi pendahuluan tentang kompang. Sekarang mari kita lihat buku teks yang bertajuk Kompang Lima Beradik. Farisha dan keluarganya ke majlis kenduri kahwin. Semasa menikmati jamuan, mereka dihiburkan dengan persembahan kumpulan kompang. Mari kita baca dialog antara Farisha, ayahnya Faris. Nanti cikgu akan terangkan apa maksud dialog tersebut. Farisha berkata, "Wah, rancaknya paluan kompang itu." "Betul, Farisha. Lagu yang dimainkan pun sedap didengar." "Kalau adik ingin tahu, itulah kumpulan kompang lima beradik. Kumpulan itu terkenal dengan persembahan kompang berformasi. Persembahan mereka memerlukan persefahaman semua ahli kerana melibatkan gerakan badan, nyanyian dan paluan kompang secara serentak dan teratur. Keunikan persembahan mereka sering mencuri tumpuan tetamu majlis kenduri. Lihat, ramai tetamu memberikan tepukan dan pujian setiap kali mereka membuat gerakan badan yang unik. Mesti banyak tempahan persembahan yang diterima mereka untuk memberikan hiburan kepada tetamu dalam majlis perkahwinan." Cuba Farisha dan Farid lihat laman sesawang ini. Mereka sebenarnya masih belajar. Namun begitu, mereka mampu mengurus masa dengan baiknya. Mereka cuba memenuhi semua undangan kerana tidak mahu menghampakan harapan tuan rumah. Mereka juga mengenakan bayaran yang berpatutan. Hasil bayaran persembahan digunakan untuk membiayai pendidikan. Mereka gigih berusaha untuk berjaya sebagai pemain kompang. Sikap mereka ini wajar kamu contohi dan amalkan. Itulah dialog di antara Farisha, ayahnya dan juga abangnya Faris, yang berkaitan dengan pasukan kompang semasa majlis kenduri kahwin. Kalau kamu nampak di sini, ada dua perkataan yang diwarnakan. Satu paluan, satu lagi didengar. Hari ini akan fokus kepada tata bahasa iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Secara ringkas tadi, dialog ni mengisahkan tentang pasukan kompang lima beradik. Kumpulan ni masih belajar. Mereka buat persembahan dan mereka mengenakan sedikit bayaran. Wang yang mereka perolehi itu mereka kumpul untuk membiayai pendidikan mereka. Mereka belajar. Itu satu sikap yang bagus. Alat permainan tradisional seharusnya kita pelajari, kita belajar, kita main dan akhirnya ia akan menjadi satu tradisi yang boleh diperturunkan kepada anak cucu dan sebagainya. Okey, sekarang lihat tempat kosong yang cikgu sediakan ada dua kotak besar. Tengok arahan dia, kategorikan kata imbuhan awalan dan kata imbuhan akhiran dalam teks. Yang berdasarkan teks dan tajuk tadi, kompang lima beradik. Kata imbuhan ada dua, pecahkan satu awalan, satu akhiran. Kalau kamu masih ingat tadi ada dua perkataan yang cikgu kata diwarnakan. Apakah perkataan itu? Rujuk balik buku teks masing-masing. Sebelum kita membuat latihan yang disediakan, cikgu nak beri sedikit penerangan kepada kamu supaya kamu dapat gambaran. Dalam kita mencari dalam petikan nanti, mesti kamu akan jumpa. Imbuhan awalan antaranya terletak di awal kata dasar. Contohnya, imbuhan awalan ini boleh bermula dengan huruf, boleh bermula dengan ber, ter, di, per, ke, meng. Okay. Itu contoh imbuhan awalan.
Nanti kita akan cari dalam petikan bersama-sama. Manakala imbuhan akhiran terletak di akhir kata dasar. Contoh, dia berakhir. Kata dasar dulu, kemudian dia akhir. Contoh imbuhan an, imbuhan ai, imbuhan kan. Bukan ikan. An, ai, kan. Ada 3. Untuk lebih jelas, kamu rujuk buku teks. Cikgu akan bimbing sedikit untuk mencari jawapan. Apa yangkah yang dikatakan dengan imbuhan awalan? Awalan imbuhan tu di depan, kata dasar, kemudian. Contoh, didengar. Didengar tu imbuhan dia di. Beradik, imbuhan dia ber. Terkenal, ter. Berformasi, ber. Teratur, ter. Mencuri, men. Membuat, mem. Diterima, di. Menuntut, me. Mengurus, meng. Berjaya, ber. Pemain, pe. Dan berusaha, ber. Itu semua adalah imbuhan awalan. Mungkin yang perkataan jarang kamu dengar ni berformasi. Formasi ni maksudnya satu gerakan yang cuba menarik perhatian orang ramai. Kalau kamu boleh tengok juga semasa sukan tahunan dan sebagainya, ada rumah-rumah sukan, rumah merah, biru, hijau, kuning dan sebagainya, rumah bendahara, rumah temenggung dan sebagainya, membuat persembahan semasa acara perbarisan. Mereka akan buat formasi. Semasa persembahan itulah mereka akan dinilai pergerakan secara bersama. Kalau tadi 5 orang. Kalau semasa perbarisan, rumah-rumah sukan 33 orang. Kena serentak, bayangkan. Kena ada kerjasama. Itu maksudnya berformasi. Manakala imbuhan akhiran pula di sini, kalau kamu tengok tadi, imbuhan akhiran, kata dasar dulu, imbuhannya di akhir. Contoh yang pertama, paluan, an. Gerakan, an ujung dia. Nyanyian, an. Semua ujung dia an. Paluan, gerakan, nyanyian, tepukan, pujian, tempahan, hiburan, undangan, harapan, bayaran, amalkan. Ini baru kan. Amalkan. Jamuan, kumpulan. Ini agak mudah. Hujung dia an. Jadi ada 2 di sini latihan yang kamu kena buat. Satu awalan, satu lagi akhiran. Sebagai kesimpulan dan rumusan apa yang kita pelajari pada hari ini iaitu kompang 5 beradik. Jadi kepada generasi sekarang, cikgu harap bukan sekadar kamu meminati pasukan muzik khususnya dari luar negara, K-pop daripada Korea dan sebagainya. Sebenarnya di negara kita khususnya, kita pula istimewa, masyarakat majmuk dengan orang Melayu, orang Cina, orang India, Kadazan, Iban dan sebagainya. Masing-masing kaum ada peralatan tradisional yang seharusnya kita pelajari. Mungkin satu hari nanti, sekolah ada buka dan sebagainya, ada peluang waktu co-curricular dan maksudnya, kamu belajar daripada guru-guru penasihat. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum. Bye.